Ustaz, sekarang kita ada non-Muslim parents and ada anaknya yang beriman dan di syurga. Adakah Allah boleh memakbulkan doa supaya ibu bapa tidak diazab dan ditarik dari neraka? Orang yang pertama yang paling layak nak buat benda ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hati saya nak mengatakan bahawa ayah Nabi tidak masuk ke neraka, tapi ada hadis yang sahih menghadang saya untuk berpegang pada itu. Nabi pernah kata bahawa ayah dia adalah ahli neraka. Nabi pernah cakap pada itu secara terus terang. Ada seorang lelaki cakap, ayah aku akan masuk neraka. Nabi kata, abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayah kamu di dalam neraka. Yalah, mungkin ada orang timbulkan isu, tapi ahlul fatrah dan sebagainya, mereka hidup zaman sebelum ada Nabi. Kita jangan faham ahlul fatrah ni sebagai rigid. Ada saja orang yang hidup pada zaman tiada Nabi, mereka tetap kekal dalam neraka. Sebab tak semua ahlul fatrah tak tahu pasal tauhid. Tak semua ahlul fatrah tak tahu pasal tauhid. Jadi kita tak boleh kata semua ahlul fatrah ini tidak bertanggungjawab langsung. Ada saja orang yang dia tahu turun-temurun cerita pasal tauhid dan dia tahu pasal syirik dan dia pilih untuk syirik. Takut orang seperti ini bertanggungjawab. Sebab risalah Nabi yang datang sebelum dia tu dia tahu. Dia ingat, tapi nafsu dia lebih suka kepada syirik. Maka orang seperti ini bertanggungjawab. Ahlul fatrah yang selamat adalah orang yang tak sampai dakwah kepada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali sehingga datang rasul. Datang rasul tu maksud dia apa? Sampai risalah tu. Kalau tak sampai risalah, selamat. Tapi kalau dah sampai risalah, walaupun hidup selepas zaman kewafatan Nabi tu, hidup di antara dua Nabi, Nabi ni dah meninggal, dia tak jumpa, dan dia tak jumpa Nabi yang datang selepas. Dia tetap bertanggungjawab kalau dia tahu pasal tauhid, tapi dia syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Perkataan Abi tu, pernah dengar itu pakcik. Ya, so apa dengan Ustaz? Sebab macam Nabi Ibrahim pun sama, Allah sebut. Kalau Ibrahim li abihi, betul. Ada yang kata Azar tu pakcik dia, bukan bapa dia. Kalau nak menghormati Nabi. Dia ada, memang saya faham ada pendirian sebahagian Asy'ariyah yang mengatakan bahawa Azar tu bukan ayah Nabi Ibrahim. Sebab mustahil ayah seorang Nabi itu musyrik. Tapi bagi saya argumen ni tak berapa kuat. Sebab Nabi Ibrahim pun tapi dia isteri kepada keluarga, kita sebut keluarga lah. Kita jangan cakap yang dekat atas saja. Kita tengok keluarga lah. Anak kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut, kan? Kita boleh kata dua orang ni dalam didikan Nabi. Mereka tetap boleh murtad. Apa yang memustahilkan ayah seorang Nabi itu musyrik? Kan? Kalau kita mengatakan bahawa Nabi SAW tu berpindah-pindah daripada tulang sulbi yang suci kepada tulang sulbi yang suci, setahu saya hadis-hadis ini tidak sampai kepada derajat yang sahih. Ada ulama yang mendhaifkan dan sebagainya. Itu yang saya faham lah, itu yang saya tahu lah. Kalau saya salah boleh dibetulkan, silakan. Tapi saya berpegang bahawa tidak ada salahnya, tidak ada haramnya untuk kita kata begitu. Dan kalau kita ambil hadis itu secara sharih dan zahir, tak ada sebab untuk kita kata itu merujuk kepada pakcik. Hadis yang Nabi kata bapa aku dan bapa kamu di neraka, ada yang kata itu merujuk kepada Abu Lahab. Itu saya kata tadi. Kan dia merujuk kepada pakcik. Macam Azar tu, dia orang kata tu adalah pakcik kepada Nabi Ibrahim. Adakah bukti Azar tu nama pakcik Nabi Ibrahim? Kan? Dan apa salahnya kalau Nabi SAW terus kata bahawa keluarga aku pun ada masuk neraka, kan? Selesai juga. Boleh menenangkan juga orang tu, kan? Kenapa dia kena kata, sebab orang tu tengah tanya pasal bapak dia, my father, kan? Takkanlah Nabi SAW cerita pasal pakcik dia pula, kan? Sebab itu dah kasih misunderstanding kepada orang yang dengar tu. Saya melihat tidak ada masalah pun untuk kita kata begitu. Dan nak kata bahawa semua keturunan para Nabi ni ayah mereka semuanya tidak ada yang melakukan syirik, tidak ada dalil yang mengatakan perkara itu. Dan ini juga tidak termasuk di dalam usul akidah. Perbezaan dalam furuk ini tidak ada masalah. Tapi saya fahamlah golongan yang menekankan beri pentingnya keturunan ni, dia akan jaga benda ni. Dia akan kata mustahil. Saya dah baca argumen kedua-dua belah pihak.
Dan saya melihat argumen yang mengatakan ayah ataupun leluhur seorang Nabi itu boleh saja musyrik adalah lebih kuat. Adalah lebih kuat. Dan ahlul fatrah ni kita kena faham sebagai orang yang tak sampai risalah Nabi kepada dia. Not necessarily dia hidup di zaman bila. Hari ni pun orang yang tak sampai risalah Nabi kepada dia, dia tidak bersalah. Dan benda ni tidak mustahil berlaku. Dan pada zaman itu ada sahaja orang yang tahu tauhid walaupun dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tahu tauhid. Dia pernah dengar risalah Nabi Ibrahim tu apa. Dia pernah dengar risalah Nabi Ismail tu apa. Tapi dia tetap memilih syirik. Sebab tu zaman Nabi, sebelum Nabi declare sebagai Nabi, ada hunafa. Hunafa ni siapa? Hunafa ni adalah orang-orang Arab yang tinggal di Madinah pada waktu tu yang kekal bertauhid. Dia lawan semua orang musyrikun zaman dia. Macam dia orang tahu? Dia berpegang kepada jalan Ibrahim. That means dia tahu. Dia orang tahu Ibrahim ni siapa. Dia orang tahu Ibrahim ni siapa. Okay? So, we need to have a balanced approach on this. Syarat dia adalah dia sampai ke tidak cerita. Sampai ke tidak risalah. Once tauhid sampai kat telinga you, dah masuk ke dalam hati you, you reject, you tak boleh kasih alasan tak ada Nabi zaman aku. Okay? Macam kita lah, Nabi tak ada zaman kita. Rasulullah tak ada zaman kita. Kan? Kita tak boleh kata, oh kerana Nabi tak ada zaman kita. Oh tapi risalah dulu telah rosak Ustaz. Yalah rosak, adakah rosak semua? Adakah rosak semuanya sekali? Sampai hari ni orang tahu Ibrahim punya mesej siapa? Zaman tu pun orang tahu Ibrahim punya mesej siapa? Diorang tahu Ibrahim muwahhid, Ismail muwahhid. Syirik datang kemudian. Sebab tu mereka dihentam keras. Dihentam keras sebab they know actually. Wallahu alam bissawab. Jadi saya harap fahamlah ya jawapan yang saya berikan kepada soalan ini. Ya. Satulah apa memang dengar pandangan yang mengatakan tentang risalah kenabian ni. Maksudnya dia kata kalau sesiapa yang duduk dalam sebuah negara Islam, dia tak ada alasan untuk kata dia tak pernah tahu tauhid. Kecuali kalau dia duduk negara yang bukan Islam, mungkin dia boleh bagi alasan. So macam mana konteks di Malaysia ni? Adakah kita boleh kata orang-orang kafir ni yang bukan Islam, dia tak ada alasan untuk mengatakan kami tak tahu tauhid sebab mereka duduk dalam negara Islam? Kalau kita ikut Faisalut Tafriqah Imam Ghazali, Imam Ghazali kata bukan sakat pernah dengar tauhid. Tauhid tu kena sampai dengan cara yang betul kepada dia. Tahu tu lah orang yang bawa tauhid tu kasar, akhlak buruk, itu boleh jadi penghadang untuk dia masuk Islam. Dan kita tak boleh salahkan dia 100%. Dia akan fikir dia ni ada macam bawa kebenaran tapi akhlak buruk, tak mungkin dia bawa kebenaran. So risalah Islam tu kena sampai dengan package yang betul kepada mereka. Contoh sebagai orang dengar bahasa Islam dari kecil sampai ke besar teroris. Susah untuk dia masuk Islam. Dan dia mungkin pula jenis yang tak boleh travel, orang yang tak ada duit, nak cari orang Islam tak boleh. Dan mungkin dah tua, tak tahu nak surf internet dan sebagainya. Ada saja kemungkinan yang risalah itu tidak sampai kepada dia. Hari ini pun ada je orang kat dalam hutan-hutan yang masih tak dengar pasal Nabi. Kan? Orang dekat Papua, just a couple of decades back, yang tak pernah dengar pun pasal Islam. You see, they just with their life, sehingga datang pendakwa-pendakwa Islam. Yang kena bertanggungjawab kita lah. Nak kena sampaikan. Sebab tu, dengan ada internet ni, kerja kita Allah dah mudahkan. Tapi ada juga orang yang still disconnected from the internet. We cannot deny that. And there are people who disconnect themselves from the internet secara sengaja. Dia tidak masuk. So orang macam ni, dia mungkin tidak pernah dengar. Dia hanya mungkin pernah dengar tauhid ataupun God is one, tapi tak dengar pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because kita tak beranak-beranak dia tahu pasal Nabi. Mungkin tahu Tuhan tu satu secara fitrah, tapi bukan adanya seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah. Itu perlu diberitahu. Betul kan? Kalau azan tu termasuk dalam dakwah, azan. Saya rasa, saya yakin azan tu termasuk dalam dakwah. Sebab dah selalu dengar, takkan tak pernah tanya makna dia apa kan? Takkan tak pernah tanya makna dia apa. Dan itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu sama ada mereka menolak secara sengaja atau tidak sengaja, atau ada penghadang lain, atau dia dikelilingi oleh jiran-jiran Muslim yang jahat kan, yang menghadang dia untuk belajar agama Islam, atau nak belajar tapi disampaikan oleh orang yang jahil sampai dia timbul benci kepada agama kan. Dia kata merepeklah dia ni jelaskan kan, so dia tolak. There's always possibilities of this, ya.
Yang kita kena buat, kita kena sampaikan dakwah semampu kita. Wallahu a'lam bis sawab.